menghalang manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutuskan seorang manusia menjadi rasul. Mereka tolak Nabi Muhammad ni sebab mereka rasa, sebab mereka tengok dia manusia. Dan kata kalau Muhammad kata Allah, sekiranya bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan, pasti kami turunkan mereka malaikat daripada langit untuk menjadi rasul. Maksudnya apa? Dia akan berjalan-jalan ni, dia akan jadi manusia jugalah. Dalam ayat lain dia kata kalau turun pun malaikat, dia tetap akan diturunkan sebagai manusia. Esok bila dia turun sebagai manusia, dia orang akan kata lah manusia juga. Sebab Jibril datang dalam bentuk manusia. Jadi itulah antaranya penerangan kepada ayat ini nak menunjukkan bahawa mereka walaupun dah didatangkan dengan Al-Quran dengan perumpamaan yang berulang-ulang, tapi yang mereka fokus mereka nak tengokkan kepada keajaiban. Adakah mereka benar-benar nak lihat kepada keajaiban? Sebenarnya alasan mereka ni hanyalah sebagai alasan perkataan mereka ni hanyalah sebagai alasan sahaja. Bukan nak ikut betul. Kalau nak ikut betul dah lama ikut dah. So Allah kata apa? Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Dan semuanya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali dalam Quran ini kepada manusia dengan pelbagai perumpamaan. Wa kana al-insanu aksara syai'in jadala. Tetapi manusialah paling banyak membantah. Allah datangkan kita mengenai tumbuh-tumbuhan. Allah kata Allah hidupkan tumbuhan yang telah keluarkan tumbuhan yang telah mati. Allah nak tunjukkan bahawa Allah akan hidupkan orang yang mati. Allah akan keluarkan balik. Dalam hadis kita, manusia akan keluar daripada kubur seperti mana keluar dia tumbuh-tumbuhan. Nak pergi menghadap kepada mahsyar tu. Itu sebenarnya cara kita berfikir. Bila Allah cerita kehebatan Allah, bukan kehebatan Allah mengeluarkan tumbuhan saja. Allah nak bagi perumpamaan bahawa itulah cara nanti manusia akan timbul. Manusia akan keluar balik daripada tanah seperti keluarnya tumbuh-tumbuhan. Allah datangkan hujan, hadis itu Allah datangkan hujan, manusia akan tumbuh balik daripada muka bumi. Macam mana wallahu a'lam. Kemudian Allah teruskan, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idza'ahumul huda. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang manusia untuk beriman kepada petunjuk telah dah dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang manusia untuk beriman ketika petunjuk wa yastaghfiru, dan untuk mereka mohon keampunan rabbahum. Maksudnya apa? Dan tidak sesuatu pun yang menghalang manusia untuk beriman kepada petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon keampunan kepada Tuhannya, illa an ta'tiyahum sunnatal awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah umat yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Maksudnya apa? Tak ada satu pun manusia ni, dan tidaklah yang menghalang manusia yang tak beriman ni, melainkan sepatutnya mereka beriman dan mereka minta ampun kepada Allah ni, melainkan kalau dia tak buat, maksudnya dia tunggu azab lah. Sepatutnya apabila petunjuk itu datang, dia kena grab lah petunjuk tu. Tapi orang yang ataupun dapat grab petunjuk dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau orang tak buat macam tu, maksudnya tidak apa yang dia dapat, melainkan dia dapat azab. Yang dia tunggu apa? Yang dia tunggu itu azab. Seperti mana berlakunya kepada orang-orang zaman orang dulu. Cumanya sekarang azab dia tak datang direct. Dengan rahmat Allah SWT hasil daripada doa Nabi pun, Nabi doa supaya kita tak ditimpa azab seperti mana orang dahulu kena. Itu rahmat sebab Nabi datang ni rahmatan bil alamin. Rahmat Nabi, rahmat daripada Allah SWT. Allah minta, Nabi minta kepada Allah bagi rahmat kepada Nabi, kita tak ditimpakan seperti umat terdahulu. Kalau tidak, habis dah, tunggang-langgang kita. Tapi alhamdulillah Allah tangguhkan untuk bagi kita masa untuk berfikir, masa untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau tolak juga, tak ada apa yang ditunggukan melainkan datangnya azab. Menarik dalam Quran bila dia guna perkataan huda, bila perkataan petunjuk dia guna plural lah, dia guna apa? Kalau kata plural apa? Singular. Huda. Maksudnya petunjuk. Kalau dia kata kesesatan, kegelapan, dia kata zulumat. Kalau kata kebenaran, dia kata an-nur. Okey, an-nur
dia adalah plural singular. Maksudnya dia, kalau bahasa Melayu apa kata? Tunggal. Allah Akbar. Bukan tidak sangat English tapi terlupa. Kata tunggal. Bila kata an-nur menunjukkan bahawa cahaya itu hanya datang daripada Allah. Dia datang daripada one source saja, daripada satu tempat saja. Tapi bila kata zulumat, kegelapan, zulumat maksudnya apa? Datang daripada banyak tempat. Kalau singular dia zulumnya kan, dia zulumat maksudnya apa? Banyak. Dia datang daripada banyak tempat. Dia boleh daripada sini, daripada sana. Tapi petunjuk dia tak datang daripada tempat. Dia cuma an-nur je, bukan anwar. Dia an-nur. Nur maksudnya satu sahaja. Begitu juga petunjuk tu datang satu sahaja, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dapat petunjuk, Allah ajar kita untuk apa? Untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apabila kita pernah baca dalam surah Nuh, apabila Nabi Nuh dia menyuruh kepada kaum dia dalam surah Nuh tu, dia kata apa? Beristighfarlah kamu kepada Allah, maka Allah akan datangkan kamu hujan. Allah akan banyakkan kebun-kebun kamu, Allah datangkan hasil daripada hujan. Maka Allah banyakkan anak pinak kamu, wal banin, dan anak-anak pinak. Itu sebab tu ulama bincang, kalau tak silap Hasan Abbasi dia kata apa? Ada orang datang mengadu dia tak ada anak, dia kata apa? Balik istighfar. Tak ada harta, balik istighfar. Semua itu boleh mendatangkan apa yang kita tidak ada. Sebab apa? Istighfar itu menunjukkan kita minta Allah supaya menyucikan diri kita. Kadang-kadang mungkin usaha kita tu dah bagus lah, tapi kita lupa, kita ingat usaha tu datang daripada diri kita. Mungkin ada benda usaha tu yang menyebabkan kita menzalimi orang. Mungkin ada usaha tu menyebabkan kita mengurangkan hak Allah. Maka kita istighfar. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ada kekurangan, istighfar. Sebab tu Allah ajar, Nabi ajar, bila lepas pada salam, sebelum kita baca zikir-zikir yang lain, kalau dalam hadis Bukhari, dia kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Lepas tu baru kita baca zikir-zikir yang lain. First, ampun aku. Sebab apa? Semayang naikkan kering, tak kering, tengah goreng, macam-macam benda lagi. Homework, assignment tak siap lagi. Anak-anak tengah ni tengah menjerit lagi. Masa tu lah dia minta nak tengok Paw Patrol. Macam-macam benda. Jadi kita minta ampun kepada Allah SWT. Mesti ada istighfar. So Nabi Nuh pun sendiri dia katakan minta kepada Allah. Jadi maksud bila dapat petunjuk, Allah nak ajar kita supaya kita mohon keampunan kepada Allah. Tapi kalau tak buat macam tu, tak adalah mereka tunggu, melainkan datangnya hukuman Allah yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Datang azab bila? Sama ada di dunia atau datangnya di akhirat. Tu confirm. Kalau tak datang di dunia pun, tak semestinya azab tu tak datang di akhirat. Tapi kita minta pada Allah SWT lindungi kita daripada kedua-duanya sekali lah, daripada azab dunia dan azab akhirat. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin, dan kami tak mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan. Itu je tugas rasul. Rasul datangnya bukan untuk bawa keajaiban, bukan untuk bawa benda-benda yang pelik. Rasul datang bukan untuk bawa kitab perbuatan. Ada orang semua benda, kalau nak masak, baca doa-doa ni, baca ayat Quran ni, masakan jadi sedap. Mufti pilih kata, nak masak tadi sedap, masak biar lagi sedap. Nak makanan sedap, masak lagi sedap lah. Kita baca apa pun, kalau kau masak tak sedap, buat tu kan, buat pun sebab ini barang tak habis ni, buang lah. Orang kata masak campak, tapi campak-campak sedap juga. Tapi dia kena buat. Kadang orang kata apa, orang tak datang letak surah At-Talaq 1,000 dinar untuk melariskan ke kedai. Orang tak datang, muka kita pun orang datang, Assalamualaikum, penat kan, dia kerja daripada pagi. Macam mana orang datang? Kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup, kadang-kadang buka, tutup. Dia ingat dengan letak surah tu selesai semua perkara. Tak,
Surah Al-Talaq tu surah yang sangat hebat. Ayat dia, antara ayat dia yang mengatakan bahawa kalau kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan bagi keluar daripada jalan yang tempat kamu tak sangka-sangka. Memang itu patut pegangan kita. Tapi kita tanya orang yang pegang tu, orang tu pun tak tahu betul dia baru nak baca. Sedangkan kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan bagi kita keluar daripada jalan yang kita tak sangka. Selalu pun berlaku pada kita tanpa kita sedari. Tu rasa macam putus harapan lah. Tapi akan ada saja penyelesaian daripada Allah SWT. Yang penting tidur dulu. Tu saya yang cakap lah. Kerana stres kan. Tengok Ashabul Kahf kan, dia ada masalah, Allah tidurkan dia. Orang nak cari dia kiri kanan apa semua, susah hati apa semua, dia steady 300 lebih tahun kan. Steady dia. Itu rahmat Allah SWT. So Rasul datang untuk bawa khabar gembira. Apa khabar gembira ni? Siapa yang mengikut petunjuk Allah, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan sebenarnya kalau kita betul mengikut Allah, dapat kemewahan dunia pun, dapat kemewahan pun, dapat kebahagiaan pun. Kita cari yang halal, kita usaha yang halal, dapat pun. Cuma kalau tak dapat tu, itu sebagai ujian lah. Tapi ada pun orang yang ikut Allah betul-betul, banyak pun rezeki yang Allah bagi kepada dia. Dia sedekah kepada orang, bahkan tak berkurang pun apa yang dia beri, makin bertambah. Dan kita jangan lihat daripada segi material sahaja. Apabila kita bersedekah, mungkin dia tak datang daripada segi material, dia datang daripada segi kesihatan. Ada orang kaya berapa banyak duit dia, tapi duit dia pasal habis kat AJN je, habis kat hospital puteri apa semua, habis kat specialist semua. Sebab apa? Duit tu dia habiskan kerana ni. Hasil daripada apa? Hasil daripada kegigihan dia menyimpulkan harta, menyebabkan dia penat, sudah kena habis, dia sakit jantung, dia habiskan duit untuk repair dia punya jantung. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, aku tak ada apa, tak, kau ada apa, ada yang tidak ada pada orang lain, iaitu kesihatan. Itu paling mahal. Kalau tanyalah orang yang sedang sakit, dia tanya, aku nak bagi semua harta kau, aku nak kau punya kesihatan. Dia akan nak buat macam tu. Kalau orang yang sakit, apa yang kamu nak sekarang ni? Aku nak apa yang Allah tak bagi kat aku, iaitu kesihatan. Itu nilai dia. Bukan kita tak boleh tengok dia tu. Suatu Kahf nak mengajar kita jangan lihat dari segi material. Kita lihat sedalam-dalamnya. Melihat itu dengan mata hati lah. Tak, bukan dengan lihat dengan mata fizikal ini. Kita lihat dengan sedalam-dalam. Inilah rahmatnya. Ada kawan-kawan yang baik, ada adik-beradik yang mampu menolong kita. Ada kita masih ada mak ayah yang ada lagi. Itu semua adalah rahmat Allah SWT. Dengan ramainya orang yang macam hilang ibu dan ayah dalam sekelip mata. Yang budak yang accident Mairi tu, sekelip mata je, tinggal macam tu je. Habis adik-beradik tinggal 2 beradik je. Tak silap kan. Jadi itu antara cara kita melihat. Dari Rasul datang untuk bawa khabar gembira. Siapa yang nak selamat, siapa yang nak selamat dia ikut Rasul. Sebab apa? Kata Ibnu Qayyim, siapa yang kita tinggalkan, ada penggantinya. Kalau kita rasa nak ikut Allah ni susah, kita akan susah dengan benda lain. Kita akan susah. Ada orang yang menindas kita, ada doktrin yang terpaksa kita ikut. Orang tak ikut Islam, dia ada pegangan-pegangan sendiri. Dia kata tak percaya Allah, tapi still ada rules juga dalam kehidupan dia. Dia kata tak, dia akan buat apa saja yang bertentangan dengan Islam. Itu pun menyebabkan dia terpaksa buat benda tu. Dia akan ikut apa hujah-hujah doktrin dia yang ada. Bahkan saintis-saintis yang tak percaya kepada Tuhan, dia tak percaya kepada Tuhan, tapi akhirnya teori-teori membawa kepada adanya Tuhan juga. Tapi macam mana dia twist juga. Tanya kepada orang etis. Saya pernah bercakap dengan orang etis, kawan saya, dia orang Poland ke apa, Scotland ke tak silap. Dia etis, tapi dia kata tak ada Tuhan, tapi dia kata ada kuasa yang menggerakkan sebaik. Maksudnya dia believe lah. Still, maksudnya ada kuasa lah. Apakah kuasa itu? Kita nak describe dia. Kita nak describe. So maksudnya dia percaya tak ada Tuhan. Adalah, tu Tuhan dia lah tu. Tapi cuma dia tak menamakan sebagai tu Tuhan. Still manusia tak boleh nak berpisah dengan Allah SWT. So daripada kita pening kepala untuk memikirkan yang lain, baik kita ambil lah terus yang benar, iaitu yang datang daripada Allah SWT melalui Quran dan hadis Nabi SAW. Itu dia datang untuk bawa khabar gembira. Dan juga khabar gembira tak cukup. Kalau kita bawa khabar gembira, kita mudah senyum lah, take for granted. Mak ayah bagi benda yang harta semenak, dapat. Dia buat apa pun tak ada. Akhirnya kita akan jadi spoiled child lah. Begitu juga kalau Allah bagi, kalau datang Nabi datang bawa khabar gembira, ada syurga ni, kita pun okey lah syurga kan.
semua orang masuk syurga. Kalau tak ada neraka, baik kita kata okey, Allah kata begini, ada syurga untuk semua orang, tapi kalian semua kena berbuat baik. Kita boleh fikir, buat baik masuk syurga, buat jahat pun masuk syurga juga. Okey, buat jahat lagi best kan, boleh dapat everything, tapi akhirnya balasannya syurga juga. So kenapa susah payah nak buat benda yang baik? Jadi Allah letak tak ada khabar gembira, ada peringatan juga nanti akan adanya balasan neraka. Siap yang berlaku itu ada pertanggungjawaban. Sebab tu Yusuf Qaradawi kata pelik kalau orang yang kata tidak ada neraka ni, tidak ada akhirat ni, pelik. Sebab apa jadi orang yang ditindas di muka bumi Allah ni, orang yang dicabul kehormatan dia, orang yang dibunuh, yang tak boleh nak macam di Palestin semua, dia tak boleh nak melindungi diri dia. Kita orang Islam pun tak boleh nak lindungi dia. Sedangkan kita duduk dalam keadaan yang mewah, kita duduk dalam keadaan tak ada apa yang kita boleh buat dengan dia. Kita tengok je dalam YouTube, dalam Facebook setiap hari apa yang berlaku. Tapi kita tak mampu nak buat apa-apa melainkan doa saja, melainkan bagi duit kat dia. Tapi yang lain tak nampakkan nyawa dia. Ini Iraq pun baru sesuai lagi ada tak baru-baru ni macam ke saya baca salah baca ke, sumber tak benar. Tapi yang penting dia di Syria semua memang kenalah habiskan apa tu. Semua ni dibuat, kadang-kadang dibuat oleh orang yang mengaku Islam sendiri kan. Itu yang jadi masalah. So kalau tak ada benda, bagaimana mereka ni tak terbela lah nasib mereka. Sebab tu di Islam dia kata balas dia syurga. Tak, Islam di akhirat besok bukan sekadar balas dia dari segi material saja, dia balas dari segi kepuasan juga kepada orang. Sebab tu dalam surah Al-Mutaffifin diceritakan siapa yang menggelakkan orang-orang Islam tu di dunia tu kan, dia mengecikkan mata dia buat mata macam tu. Esok di akhirat giliran orang bukan orang Islam pula, orang yang beriman pula untuk menggelakkan orang yang kat dalam neraka. Dia kata apasal baca ni? Allah akan bagi apa saja yang menggembirakan orang beriman. Kita dah bagi kenapa ni kan, kita dah ukuran dunia kan, kita bagi tak baiknya gelak kat orang balik. Tapi pokok buat jahat macam-macam boleh pula kan. Tiba-tiba benda orang baik buat tak boleh pula. Tak, Allah bagi apa saja yang mengembirakan orang beriman. Dia suka gelak kan balik lah. Dulu dah puas kena gelak. Tuan, antara itu penafsiran lah, wallahu a'lam kan. Mengikut emosi. Tapi itulah yang berlaku. Itu yang berlaku. Dia akan digelakkan balik orang-orang yang bukan orang-orang yang telah gelakkan dia di dunia. Sebab kita lihat Allah bagi kat dalam Quran yang diceritakan apa, bila besok ada balasan ada balasan, mereka akan kembali berjumpa dengan ahli keluarga. Kalau itu yang suka, bahkan ada pandangan wallahu alam, ni saya cuma dengar daripada Norman Adihan, saya tak tahu mana dia ambil, tapi dia yang kata kalau betul-betul lah, kalau salah wallahu alam, tapi dia kata apa, sampaikan kalau ada ahli keluarga kita yang duduk di tempat yang rendah, kita boleh panggil dia duduk ke tempat kita. Wallahu a'lam. Tapi nampak seperti ada asas lah, sebab ada hadis sendiri kata last sekali Allah suruh pada orang beriman dah 10 hari, kalau tak silap pandang hadis tu, untuk keluarkan mana-mana orang yang dia kenal daripada neraka tu. Pun ada sebagai syafaat. Maksudnya bersalah. Itu antara khabar-khabar gembira yang Allah bagi. Sebab tu kita digalakkan untuk berkawan dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Mudah-mudahan dia ingat kita. Kita haraplah mudah-mudahan dia ingat kat kita. Bukan kita pergi minta kat kubur tak. Kita minta kita dikawan lah kat dunia kalau ingat kita. Sebab ada pun dalam Quran yang menyatakan dia terfikir mana kawan dia tak. Tapi kalau dia jawab kawan dekat neraka, tapi dia tak ceritalah ambil ke tidak. Cuma dia kata apa, mujur aku tak ikut kau. Itu adalah dia baik kan. Tak ingat saya masa ada surah tu ada sebut kita akan berkumpul dengan keluarga. Cuma ulama tafsirkan keluarga tu kadang ahli pun boleh jadi kawan-kawan, boleh jadi orang yang sama manhaj yang kita, sama orang kata sama pemikiran, sama Islam dengan kita. Yang itu pun boleh jadi juga. Sebab ahli dalam bahasa dalam Arab ni luas kan, luas. Okey. So Allah datang, Nabi datang, Allah utus para rasul ni bukan bawa benda gaib, bukan bawa benda pelik. Rasul ni datang bawa benda gaib juga, tapi benda gaib yang Allah suruh bagi tahu. Sebab khabar akhirat tu ghaib. Khabar neraka syurga tu ghaib. Kita tak nampak. Sebab tu besok Dajjal datang bawa, dikatakan bawa syurga, bawa neraka, bawa api, bawa air.
Dia bawa material. So kita pilih lah. Nabi kata pilih api tu. Pilih api. Bila Dajjal datang nanti bawa air, bawa api, ya, kita pilih yang api. Sebab yang api tu sebenarnya air. Sebab semua nak difizikal kan Dajjal ni. Kita neraka tak nampak, syurga tak nampak, benda gaib. Tapi manusia sifat dia nak ada fizikal. Jadi ujian Dajjal tu besok dia datang untuk bawa ujian fizikal, ujian material tu. Dia nampak betul. Hidup kat orang nak mati. Oh, ini bukan setakat dulu zaman kecil-kecil mastika tu. Dia potong lidah, dia sambungkan balik. Ada orang tu buat kan. Ini belah orang, cantum balik, belah lagi, kepala tu gulik, gelak-gelak lagi kepala tu. Ceritakan dalam hadis yang sahih. Allah. Magic show lah. Itu jangan risau, kita punya buku bisa masuknya. Kalau adalah masih ada cetakan-cetakan tu, dia akan dicetak dengan orang kata laris. Hanya ada satu di pasaran. Oi, itu cerita yang hebat tu. Itu jadi Islam nak ajar. Rasul datang untuk bawa apa? Khabar gembira. Adanya balasan yang baik untuk orang yang bersusah payah. Adanya pengampunan Allah SWT walaupun datang dengan setinggi gunung pun. Sebab ada kuli Bani Adam tu khata, setiap Bani Adam tu salah. Ada buat salah. Tapi katalah hadis lain kata kalau datang dengan setinggi gunung sekalipun, banyak mana kalau ibarat kita setinggi langit sekalipun, kalau datang pun, kalau diminta ampun kepada Allah ampunkan. Sebab tu ada kisah yang sampai 99 orang dia bunuh pun. Yang seorang dia pergi tanya kat orang-orang soleh tu, orang yang ahli ibadat tu, kata tak, mana boleh 99 orang bunuh orang. Dia bunuh, dia marah, tak boleh. Satu orang, cukup satu orang. Sampai dia jumpa satu ahli ilmu, dia kata apa yang menghalang kamu antara kamu dengan Allah. Tapi cuma dia kena keluar daripada kampung halaman dia nak ajar. Tak boleh duduk dalam environment yang sama lah. Kalau tidak nanti dia akan dihasut kembali. Jadi Allah dan Rasul datang untuk bawa khabar gembira dan peringatan. Kalau apa saja yang kita buat dalam dunia ni adanya pertanggungjawaban. Mesti ada. Kita orang yang matang, kita tahu apa saja kita yang buat mesti ada pertanggungjawaban. Takkanlah kita buat satu benda Allah tak ambil tindakan kepada kita. Tapi kata Allah, apa jadi kepada orang kafir ini? Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Dan mereka menjadikan tapi orang yang kafir membantah dengan yang batil. Apa maksud dengan batil? Dengan cara yang salah. Dia orang lawan ni dengan semata-mata untuk lawan saja, tidak ada hujah pun. Contoh Nabi Muhammad bila awal-awal dia datang, dia kata apa? Majnun. Dia kata gila lah. Lepas tu dia kata mula-mula dia kata tukang sihir. Mula-mula dia kata tukang sihir. Dia kata ahli kisah lala, dia tak tahu, tak ada hujah. Dia kata apa? Dia kata Majnun. Lala tak boleh juga, tengok ramai lagi pengikut datang. Akhirnya buat apa? Pukul lah, bunuh lah kan? Jadi ada perang, boykot lah. Dia jadi timbulnya kekerasan. Bila satu orang sebut kau ini ahli sihir, maksudnya apa? Dia sedang cakap apa? Kan Nabi, bila Nabi baca Quran semua, dia kata kamu ni buat ahli sihir, dia sebenarnya sedang mengiktiraf. Dia tengok iktiraf keajaiban Quran. Itulah maksudnya, dia percayalah Quran tu hebat. Ahli sihir, kau nak ahli sihir. Kalau betul Quran tu tak hebat, kenapa dia perlu keluarkan perkataan ahli sihir? Sebenarnya dia sedang mengiktiraf. Maksudnya apa? Dia tahu benda tu betul. Tapi apa yang menghalang dia? Yang menghalang dia satu adalah amalan nenek moyang yang telah lama melekat dalam diri. Aku lebih dulu makan garam kan, orang selalu cakap kan. Jadi dia rasa dia lebih hebat dan dia tak boleh. Kemudian yang datang pula siapa? Anak saudara sendiri pula. Macam Abu Lahab semua, siapa yang datang? Anak saudara sendiri. Orang yang orang kata lebih rendah dia punya bukan martabat lah, dari segi apa? Pangkat dia. Pangkat dia lebih rendah. Boleh susah. Kita sendiri tak tahu, saya sendiri tak tahu.
Kita memang didik anak jadi pandai, tiba-tiba bila anak jadi pandai kita rasa marah pula. Asal pandai dah aku. Tapi itulah kita habiskan duit, beratus-ratus duit kita habiskan, beribu-ribu duit kita bagi dia untuk jadi pandai. Bila dia datang untuk ubah mentaliti kita, kita marah kat dia. Yang betul apa hantar dia jadi pandai. Ni kita kata ni balik Madinah, balik Mesir dah pandai nak mengkurafatkan amalan aku. Habis tadi kenapa habiskan duit kita hantar dia? Biar duduk dekat rumah aja sudah. Jangan bagi dia pandai. Tapi itu yang kita buat, kita hantar dia untuk jadi pandai. Jadi bila dia mengubah kita, so kita kena terima lah. Maksudnya dia datang dengan cara yang baik. Sebab tu dengan anak bukan ajar saja pendidikan, kena ajar dia akhlak lah. Biarlah dia didik kalau nak didik kita, biar dengan cara yang kata berhikmah lah. Ini dia cakap depan orang ramai, kita pun malulah. Jadi kena ajar dia dengan akhlak. Sebab tu guru saya kata, saya belajar di MIU, dia kata seorang sekhatim tu, dia kata kalau sebelum kita belajar ilmu, dia kata kena belajar akhlak dulu. Akhlak sebelum ilmu, barulah dia akan menjadikan kita orang yang elok lah. Tengok macam mana nanti Musa dia datang pun, dia minta dengan baik. Dia minta, dia tak paksa, dia tak arah, dia minta. Dia minta supaya dia dapat ikut Nabi Khadir tu. Okey. Tapi apa, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, maka orang kafir bantah dengan cara yang batil. Liyudkhidu bihil haqq, apa, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, yakni kebenaran. Bagaimana mereka datang untuk lenyap? Macam mereka tentang, kalau zaman Nabi mereka boycott, mereka adakan cerita-cerita yang bukan-bukan. Mereka pergi jumpa orang Yahudi, contohnya macam kisah dalam surah Al-Kahf ni, asbabun nuzul dia jumpa orang Yahudi pula, orang yang lebih cerdik, yang dia rasa lebih cerdik dari Nabi, untuk mengalahkan Nabi. Dia datang dengan cabaran apa? Cabaran intelektual yang sebenarnya sangat mencabar Nabi, sebab dia tanya benda yang gaib, benda yang Nabi tak tahu. Cabaran intelektual lah tu. Satu cabaran, tanya pasal roh. Tu Allah datang senang dia. Allah dia tak ambil hati orang. Dia katakanlah roh tu di sisi kami, di sisi Allah. Dah habis itu masalah. Tak jawab soalan kan. So dia tak boleh jawab soalan lah sebenarnya. Itu tak menjawab soalan. Lepas tu Yahudi dia melicik. Dia kata dia akan jawab semua kan. Nabi akan jawab semua, tapi sebenarnya Nabi tahu. Dia tahu pun Nabi tak akan dapat jawab satu. Orang Al-Quran satu pun tak dapat jawab juga. Tak ikut juga. Tapi sebenarnya itulah hakikat dia. Roh tu hanya di sisi Allah. So dia buat macam-macam. Akhirnya paling teruk orang Arab Quraisy, Nabi dah pindah ke Madinah pun mereka nak jual pula barang-barang Nabi yang tertinggal tu. Lalu apa? Berperang. Pakat pula dengan orang Yahudi, pakat dengan orang-orang munafik di Madinah. Mereka datang untuk perang Nabi. Dan Nabi dah masuk Mekah pun masih lagi ada perang lagi, perang Hunain kan. Sebab apa? Untuk menghancurkan Nabi. So mereka lawan Allah ni, mereka lawan Nabi ni kerana apa? Kerana la ilaha illallah je. Kerana itu sahaja. Kerana dia ikut kebenaran. Nabi datang masa awal-awal Nabi tak kacau. Nabi suruh lah jangan sembah bala apa semua. Bukan Nabi pergi pecahkan bala itu tak. Tapi bila Nabi dah dapat masuk, dia dah jadi ketua negara, dia dah conquer negara lain, berhaklah untuk buat benda tu. Maka kenapa Nabi berperang? Zaman itu seluruh negara berperang. Rom perang dengan Parsi. Itu bukan satu benda yang pelik. Tiba-tiba Islam datang, Islam suka kepada peperangan, Muhammad suka peperangan. Yang kau pergi perang orang lain boleh. Hamba memang zaman tu memang semua menggunakan hamba. Jadi Islam datang tu cuma hidup dalam dunia yang reality. Cara dia nak adapt dengan situation. Dia tak menjadikan terus. So apa jadi kat Abraham Lincoln kan, bila dia cuba nak hapuskan hamba tu secara terus, apa jadi kat dia? Skill. Orang tak setuju sebab siapa nak kerja? Siapa nak pergi buat kerja ni? Islam tak. Islam iktiraf. Perlahan-lahan tapi Islam naikkan derajat. Kalau buat satu salah, bebaskan hamba. Buat macam ni, bebaskan hamba. Ada je benda-benda macam tu, dia mengeluarkan orang tu hamba secara perlahan-lahan. So Islam datang. Mereka berperang, mereka perang dengan Nabi, mereka lawan Nabi dengan batin semata-mata sebab Nabi itu mengucap membawa Islam yang sebenarnya. Sebab untuk apa? Untuk agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, yakni yang benar.
Kalau boleh nak hancurkan Islam, tapi Allah sentiasa melindungi Nabi dia lah, sentiasa melindungi orang yang beriman. Kita pelik ya, zaman dulu, zaman Nabi, mereka bila berperang tak pernah nyerah, ramai, sentiasa outnumbered tapi sentiasa menang. Tapi kita zaman kita, Nabi kata apa, banyak seperti buih di lautan, tapi kita tak berjaya juga sebab kita ditimpa penyakit, iaitu penyakit takutkan matilah. Takutkan kematian itu sendiri. Kita sayangkan dunia seperti mana yang diceritakan surah Kahf ni. Orang tu terlampau sayang dekat janatan yang dia dekat kubun dia, sehingga kan dia tak mampu nak berpisah, sehingga dia rasa takkan datangnya kiamat. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai perkara olok-olok. Olok-olok ni boleh jadi directly mengejek Majnun, ahli sihir, tukang cerita, tukang karut. Itu olok-olok secara direct. Tapi ada juga yang memperolok-olokkan undang-undang Islam, perkara Islam itu dengan cara orang kata kiasan. Contoh dia kata dah tak relevan dah. Setengah-setengah ayat tidak relevan. Itu pun termasuk sebagai memperolok-olokkan. Ataupun dia tukarkan daripada riba tu, dia tukarkan pada nama-nama yang lebih komersial, jadi interest ke apa, itu pun termasuk memperolok-olokkan. Kita tahu antara Islam, antara syaitan buat, dia menghiaskan satu benda tu nampak cantik. Dia ubah dengan benda-benda yang lain, dengan nama-nama seperti kemodenan, dengan nama-nama seperti kejayaan, keluar daripada kekurutan. Dibuatkan nama-nama yang pelik. Itu juga adalah seperti olok-olok lah. Saya ada Islam bersih saya sendiri. Itu semua mengolok-olok. Itu bukan perkara pertama yang saya dengar. Semua orang lain pasti dah pernah dengar sebelum ni. Dia bukan orang yang pertama. Orang lain pun pernah cakap dia ada Islam bersih dia sendiri. Tidak ada Islam bersih dia sendiri. Kalau kita ketika ini masih lemah, itu adalah kerana kelemahan diri kita sendiri. Mengaku saja. Kita tak boleh mengaku orang lain, kita mengaku pada Allah. Saya sendiri bukan orang yang cukup sempurna. Tidak. Kadang-kadang pun subuh pun lambat, apa semua. Penat-penat berjadi pun dah terlambat dah, apa semua bangun lambat dah. Kan? Kita semua penuh dengan kelemahan. Jangan kerana kelemahan diri itu kita menolak Quran. Tak. Mengaku saja kita lemah. Istighfar banyak-banyak, minta ampun kepada Allah, betulkan diri. Bukan, jadi kita tak perlu mencari Islam bersih lain, bersih Islam satu saja. Kita kata huda. Kita kata bertunjuk nur. Nur itu satu, datang daripada Allah. Kalau ada kekurangan, itu bukan datang disebab Quran tu, itu datang daripada kelemahan kita. Sebab tu dalam Quran, bila dicerita pasal orang tu kalah dalam perang Uhud tu, Allah kata, mereka kata, kenapa kami kalah ni? Allah kata apa? Tu datang daripada diri kamu sendiri. Sedangkan sebelum tu Allah dia cakap semua tu datang daripada Allah. Tapi bila mereka mengadu, Allah kata datang daripada diri kamu sendiri. Kenapa? Ulama bincang dalam tafsir ni, dia kata, dalam Asadi dia kata, itu adab kita. Bila kita buat satu silap, kita tidak menyalahkan Allah, walaupun hakikat sebenarnya datang daripada Allah. Tapi adab kita, bila kita, sebab kita tengok dalam Quran pun, bila dia silap, dia tak kata Allah telah melupakan aku, sedangkan hakikatnya semua datang daripada Allah. Tapi dia kata syaitan telah melupakan aku. Itu adab kita. Bila benda yang baik kita tak cakap, kita benda buruk kita tak cakap daripada Allah, walaupun hakikat sebenarnya semuanya baik dan buruk semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuma adab kita sebagai manusia saja. So dia memperolok-olok, dan mereka jadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai huzwa, sebagai ejekan. Waman auslamu mimman kira bi ayati rabbih, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya? Fa'aqrada anha wa nasiya ma qaddamat yada, lalu dia berpaling daripadanya dan melupa. Dia bukan terlupa, dia melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangan dia. Okey. So Allah SWT kata apa? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Siapa orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya? Orang Arab Quraisy, dan terutama sekali orang yang jadi rujukan Arab Quraisy tu, iaitu Yahudi itu sendiri. Walaupun ayat ni diturunkan di
Mekah, ketika Nabi masih di Mekah, tapi ayat ni ada kena-mengena dengan orang Yahudi juga. Pasal dia punya pasal lah dia. Orang Quraisy tu pergi, dia memusahkan Nabi selama 15 hari. 15 hari nak tunggu wahyu tu turun. So siapa yang lebih zalim? Zalim mengurangkan hak Allah, meletakkan satu benda tidak betul pada tempatnya. Siapakah mereka? Mereka lah orang-orang yang apabila diperingatkan oleh ayat Allah, mereka lupa, mereka melupakan. Termasuklah bukan Yahudi saja, bukan Nasrani, termasuklah diri kita sendiri juga. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ada kena, mengapakah engkau mengingatkan orang lain tentang ayat-ayat Allah ni, tapi kau melupakan diri kamu sendiri kan? Selalu kita, orang yang duduk depan ni lagilah cakap 2 hari balik, okey habislah seminar, lega buat assignment pula. Tapi itu atamurun nas, ingatkan manusia tapi melupakan diri sendiri. Itu paling besar. Syaitan datang. Ingat, setiap benda ada hujan. Kalau macam tu, jangan belajarlah. Kalau macam tu, jangan sampaikan. Settle masalah. Nampak? Pergilah ikut mana pun, jalan mana pun, mesti kawan kita tu akan ada juga. Dengan kawan adu mubin, musuh yang nyata. Dia ikut mana pun mesti ada tablisul iblis. Adukan, campur tangan, belitan dia mesti akan ada. Ikut belah ni, dia kata kena, kalau belajar ilmu habis, kalau tak belajar ilmu habis, ikut belah ni. Kalau ikut, kalau mengajar pula, dia kata tak mengajar nanti jadi riak, jangan begini. Semua tu akan diselesaikan kacau. So Allah kata, siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingat dengan ayat Tuhan ni? Untuk diri kita sendiri, kita telah diingatkan dengan ayat Quran, terutama macam kita ni sanggup sampai 2 hari dulu, dan sampai masa bukan sekadar mendengar, kita kena amalkan semampu kita dan kena sampaikan lah. Dia tak cukup untuk diisi, habis di sini saja, selesai habis, alhamdulillah aku khatam dah surah Kahf. Lah, dia tak boleh begitu. Dia kena diteruskan. Apa lagi lepas tu, fa'arada anha, lalu dia berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, lalu dia berpaling daripada dan dia lupa terhadap apa yang telah dikerjakan dengan kedua tangannya. Apa saja, kalau sini tafsiran di sini yang lebih nampak kepada orang-orang yang mengubah kitab tu dengan tangan mereka sendirilah. Siapa yang buat? Orang Yahudi, orang Nasrani. Dia buat apa? Dia ubah betul-betul secara fizikal dia ubah. Habis dengan, jadi dia mengubah dengan kedua tangan, jadi seolah-olah dia melupakan apa saja yang dia dapat daripada Nabi dia. Sebab tu dalam surah tu Al-Baqarah kan ceritakan, mereka dapat ni, mereka ganti apa yang mereka ikut syaitan, mereka ikut sihir. Dia buang kitab dia ambil mentera. Kita pun sama, kalau kita ambil Quran sekadar untuk sedapkan makanan, sekadar untuk jauhkan kita daripada syaitan, jin dan syaitan, apa bezanya dengan kita mengamalkan sihir? Bukan kata boleh tak boleh, memang boleh pun ayatul kursi untuk memang Allah Nabi ajar pun. Tapi kalau itu sahaja fokus kita, jadi macam tok umur lah kita. Sedangkan Islam, Quran bukan turun untuk itu, yang itu sekunder je. Kelebihan yang ayat Quran ada, dia boleh syifa, dia boleh ruqyah, betul? Kita tak nafikan. Bahkan kita digalak pun, kalau boleh ruqyah diri sendiri atau ruqyah anak-anak, digalakkan buat sendiri, tak perlu panggil orang, baca sendiri. Tapi tidak, yang paling penting ialah kita memahami. Kenapa orang zaman dulu dia pergi baca kat orang zaman Nabi, dia baca bisa ular sembuh, bisa haiwan sembuh. Dia baca apa? Al-Fatihah. Dia tak ada pun cari yang tu dia tahu, baca Al-Fatihah lah. Nabi tanya, macam mana kau tahu ayat ruqyah? Sedangkan dalam Quran kata seluruh ayat Quran tu syifa kan. Terutama syifa yang paling utama adalah kepada jantung hati lah. Kepada jantung hati kita. Itu yang paling penting. Jadi Quran tu macam mana kita hendak berinteraksi ni, yang paling utama ialah untuk mengamalkan. So dia buang ni, dia ganti dengan lain, dia ganti dengan sihir, dia ganti dengan mentera-mentera. Ada orang kalau kita zaman kita hamim dia sebut tu hamim, kita tak tahu apa maksud dia, kita tahu huruf je, tapi ada orang hafal. Di polis nak tahan dia akan baca hamim. Dia ulang tu. Jangan dia amal lah ni. Surah Yasin kan panjang sebab akhirnya dia jadi apa? Ayat untuk melindungi diri kita kalau kita nak lepaskan diri kita daripada immigration. Siapa yang tahu-tahulah, saya tak nak cakap cari sendiri lah.
Sebab dia direkod kan. Dia jadi saya pula mengajar pula kan. Jadi ke situ je sebenarnya. Semua dah lah jahat tu nak lepas dari polis, nak lepas dari immigration. Nak lepas polis, immigration. Dua tu je. So polis dengan immigration kena belajar ayat untuk menangkis. Okey. Lalu dia berpaling. Jadi zaman dulu memang dia ubah betul-betul ayat apa tu, kitab Taurat dan Injil. Zaman sekarang kita tak mampu nak ubah Quran. Tak boleh, sebab Allah memang dah jamin dah, kalau ubah mesti ada orang perasan, ada hafal. Dia ubah dari segi takwilan. Kita ubah juga Quran, kita ubah dari segi takwilan. Tu nama nun. Nun ni adalah ikan nun. Ikan lah. Macam-macam tafsiran. Alif ni begini, kalau Yahudi sukalah dia kira ni akan membawa kepada prediction dia. Contoh dia seperti kalau ayat ni menunjukkan bahawa dia ada banyak ni, okey ni 2012 ni kiamat. Semua datang daripada orang-orang Bani Yahudi punya style. Kita pun kita kira berapa banyak ayat ni boleh predict future. Ada pun kitab yang menjelaskan, kitab-kitab yang tulis apa maksud alif lam mim ni semua. Tak dinafikan. Ada ulama bahkan sahabat sendiri menafsirkan alif lam mim ni, tapi mereka tafsirkan tak jauh lah, tak lari. Contohnya ada sahabat yang menafsirkan alif tu sebagai Allah, lam tu sebagai Rasul, mim tu sebagai malaikat, macam tu lebih kurang. Tapi dia punya takwilan itu tidak jauh. Tapi orang zaman datang selepas zaman tu jauh sangat. Sebab tu ulama-ulama seperti ulama salaf, dia kata jangan takwil lah. Jangan takwil, itu lebih selamat. Tapi kalau kita kata tak ada orang takwil, ada orang takwil. Bahkan sahabat pun ada yang menakwil. Tapi takwilan mereka tak jauh. Kita punya sangat jauh. Sampai kata beribadahlah kamu sampai kepada al-yakin. Jadi orang kata maksudnya daripada ayat ini lah kita semayang, kita buatlah ibadah sungguh-sungguh, akhirnya sampai yakin sungguh-sungguh, tak payah semayang dah. Wow. Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kaki dia. Tidak ada manusia yang paling hebat, yang paling telah diampun dengan semua dosa dia, yang memang menjadi kekasih Allah apa semua, melainkan Rasulullah SAW. Bengkak kaki dia. Dia sakit pun dia solat lagi di masjid. Sampai ada keadaan dia Abu Bakar, dia suruh Abu Bakar yang jadi imam, tapi Abu Bakar tak nak apa semua. Ada riwayat menunjukkan dia memang masa sakit pun dia pergi ke masjid. Kalau dia tak mampu pun dia masih lagi bersemayang lagi. Macam mana tu? Al-yakin ditafsirkan oleh para ulama ialah al-maut. Tak ada siapa pun yang tidak akan yakin dia tak mati, melainkan dia gila. Akal dia sudah rosak. Rasa aku dah tak mati, tak rasanya tak mati dah ni. Tak ada. Sebab pada orang yang janatan tu, walaupun dia kata kiamat tak datang, tapi dia juga kata kalau aku balik, Allah akan balas dengan baik lah. Maksudnya dia rasa ke dia akan mati. Dia still lagi rasa dia akan mati. Jadi kita tengok, walaupun zaman sekarang orang tak mengubah Quran tu secara fizikal, tapi dia masih lagi mengubah dengan segi takwilan. Itulah apa yang dikerjakan dengan kedua-dua tangan. Kedua tangan bukan semestinya dikerjakan kedua tangan, itu maksudnya perbuatan. Sebab perbuatan biasanya dilakukan dengan tangan. Dia tak kata dilakukan dengan kedua-dua kakimu kan. Kan ada orang Islam baik adalah orang yang menyelamatkan dirinya daripada lisan dan daripada tangan dia. Okey, tak apalah pakai kaki. Tak, bila Islam bila kata tangan, maksudnya ada fizikal lah. Ada fizikal. Bila lisan lah. Itu dia. Jadi apa lagi, maksudnya dia berpaling daripada ayat Allah, bukan semestinya dia mengubah, maksudnya dia tak ikut apa yang Islam ajar, dia buat benda yang bertentangan dengan yang Islam buat. Tak semestinya dia ubah dengan tangan, dia ubah dengan menyelisihi apa yang perintah Allah. Allah kata makan yang halal, dia makan yang haram. Allah kata benda ni halal, dia haramkan pula. Contohnya orang dia banyak haramkan benda-benda yang halal, dan dia halalkan benda-benda yang haram. Okey, nak lihat dulu ke? Dah makan ke belum? Kalau nak lihat, kita lihat dulu. Sebab macam hasil pun macam gamit-gamit lah. Ada yang tak makan lagi tak? Ada yang tak sarapan? Siapa tak sarapan, turun tangan. Okey, semua tak makan lagi. Tak apa, kita lihat dulu. Alright.
Sekali kita sambung balik dalam pukul 11 tu insya-Allah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Okey, alhamdulillah kita pun dah makan kenyang-kenyang. Alright, kita sambung balik. Tadi sampai ayat 57, 58. 57 sudah habis kan? Okey. Jadi dah cerita mengenai waman aslamu mimman zukkira bi ayati rabbih, dan siapa yang lebih zalim dari orang yang telah diperingat Allah dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya. Fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangannya. Kemudian Allah kata inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Sesungguhnya kami telah menjadikan jantung hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Kemudian wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Kami telah jadikan hati mereka, jantung hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Walaupun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, nescaya mereka tak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. So Allah kata apa? Apabila manusia telah menolak kebenaran, macam dalam ayat dalam surah Al-Baqarah dia kata khatamallahu ala qulubihim, tu bukan berlaku terus. Dia berlaku setelah manusia itu sendiri, dia sendiri menolak kebenaran yang dia datang kepada dia. Sebab tu ayat ini datang selepas Allah kata siapakah yang lebih zalim, orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat tapi dia melupakannya. Jadi tak bolehlah jadi hujah pada kita macam tu, tak payah dakwah lah, tidak. Sebab kita tak tahu siapa yang Allah dah sumbatkan penutup tu. Tugas yang kerja Allah letak penutup tu, kerja kita jalankan dakwah. Cumanya Allah datangkan kisah ni supaya Nabi tak, orang kata, sampai merosakkan diri dia lah, bersedih hati, terlampau bersedih sehingga menyebabkan sakit apa semua. Jadi nak dakwah tak boleh nak jalan. Jadi Allah tak nak Nabi memusnahkan diri. Itu awal-awal surah tu dah bagi tahu dah. Supaya apa? Adakah engkau nak memusnahkan diri kerana mendengar perkataan-perkataan mereka ni? Sebab apa? Macam mana pun siapa yang nak beriman, dia akan beriman. Siapa yang tak nak beriman, itu adalah pilihan dia sendiri. Kita selalu kata kenapa Allah buat macam tu? Itulah cara kita kita berharapan dengan orang-orang yang matang. Macam itulah. Kita tak boleh paksa orang nak belajar ke apa, yang nak menanggung ke apa semua 3 tahun 4 tahun duit apa semua diri dia. Jadi bila dia nak belajar, dia yang akan belajar. Yang kita boleh buat cuma menasihati saja. Kalau memang hati dia tak nak kita duduk habis duit macam ni, tak perlulah. Tapi dia sendiri akan cari jalan. Tapi kita akan terus untuk menasihati dia. Kita akan mengajar dia dengan cara-cara dia. Sebanyak zaman sekarang pun belajar macam-macam cara kan. Melalui YouTube lah, melalui apa, pergi kepada kuliah-kuliah lain. Mungkin dia tak pergi kepada formal, dia boleh pada yang informal punya. Jadi macam-macam macam tempat. Sekarang dah ada diploma yang 6 bulan apa semua. Ya Allah, kita belajar sampai 3 tahun semua. Kenapa tak jumpa yang 6 bulan tu sebelum 3 tahun? Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka tertutup, dan mereka tak memahaminya. Maksudnya bila hati tertutup, bila kita dah tak ada kehendak cakap apa pun, dia tak jadi. Orang kata bila hati dah cinta, apa pun okey. Apa pun okey. Bila sebab kita tak kenal maka tak cinta kan. Bila kita dah kenal satu benda, kita dah tahu ilmu terbaik, kita tahu Quran tu ada, cakaplah apa Allah bagi tahu pun semuanya senang nak masuk. Tapi bila hati dah tak suka, bila jantung hati dah tutup, Allah dah tutup hati tu, menjadi cakap apa pun dia tak jadi. Sebab dia kena sebelum apa-apa mesti berkaitan dengan kehendak. Innama a'malu bin niat. Setiap apa tu dimulakan dengan niat. Kalau niat kita betul, ada kehendak, jadilah macam mana pun dia tetap akan jalan dengan baik. Datanglah dugaan apa pun, dia tetap akan dihadapi dengan baik.
dihadapi dengan tenang. Dia senang semua benda nak dapat. Tapi kalau niat tu tidak dibetulkan, maka jadilah seperti ini. Dia tutup hati dia, cakaplah apa pun dia tahu pun benda tu benar, tapi tak mampu nak terima, tak mampu nak absorb. Bila Allah dah tutup hati, maka Allah letak pula sumbatan dekat telinga. Itu yang orang Melayu kata apa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak apalah, ni masuk juga, dia keluar je lepas tu. Tapi ini tak masuk. Dia pergi piung, dia pergi tepi. Allah telah letak sumbatan. Bila hati dah tak nak terima, bila jantung hati dia tak nak terima, maka apa? Maka susahlah untuk dapat apa-apa. Maka orang akan jadi tak nak mendengar. Dia dengar, tapi Allah kata apa? Kalaan an'am, seperti mana binatang ternak. Binatang ternak dengar tak? Dengar. Kalau kita tengok National Geographic tu lagi best kan? Dia nampak dah singa tu kat situ. Dengar pun tu singa tu mengaum kadang-kadang. Dengar. Oh, dia. Sampai lepas lembu tu, lepas singa tu datang, dia tahu kelang kabut dia. Macam mana nak melarikan diri. Dia dengar tak? Dia dengar. Tapi sekadar dia dengar saja. Dia ada telinga. Jadi itu yang Allah umpamakan dalam surah yang lain, kata surah Al-An'am tu, orang yang sebab apa? Sebab Allah letakkan kepada mereka hati mereka penutup, dan Allah telah letakkan sumbatan di telinga. Kita kalau nak belajar apa pun perlu dengan hati yang terbuka. Kedua, mesti sudi untuk mendengar. Apa saja pendapat yang berbeza atau tidak, dengar dulu kemudian kita nilai. Tapi kalau belum apa-apa, orang bawa pandangan yang berbeza, kita dah tolak, maka apa pun takkan dapat. Kita takkan dapat mendengar, kita tak dapat apa-apa faedah. So ini yang jadi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir ni. Allah dah tutup jantung hati mereka, dan Allah letak sumbatan dalam telinga mereka. Maka mereka tak mampu nak memahami, dan maka bahkan mereka tak mampu nak mendengar, kerana mereka sendiri refuse untuk mendengar. Baik. Jadi Allah kata apa? Walaupun kaum Muhammad menyuruh mereka kepada petunjuk, nescaya mereka takkan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Abada idzan abada falayahtadu idzan abada. Bila guna kata lan ni kalau dalam bahasa Arab maksudnya, kalau lam tu, lam abada tu, kalau lam tu, la tu mungkin tidak akan, tapi sementara aja. Bila kata lan abada ni, lan tu dah maksudnya tidak akan selama-lamanya dah ada taukid dah ada penekasan. Ada pula abada, lagi-lagi jelas lah. Macam kata khalidi nafiha abada, khalidi tu sebenarnya masuk kekal lah. Tambah lagi dengan abada pula, kekal selama-lamanya. Kalau tafsir sama lah. Tapi nak menunjuk orang kata kekal lagi. Ya ni lan, takkan dah selama-lamanya, takkan selama-lamanya. Lan. Bila kata lan dia pun dah cukup, dah kata takkan selama-lamanya, betul Allah tambah lagi dengan abada. Maksudnya takkan langsung lah. Langsung takkan masuk. Kita tengok ada je orang-orang seperti yang menentang Nabi daripada awal, seperti mana Abu Lahab semua, dia tak masuk Islam pun. Tak pun, padahal dia bapa saudara sendiri. Itu menunjukkan keturunan sendiri pun tak semestinya akan terima. Bahkan kalau cabaran-cabaran untuk orang yang baik pun, kadang-kadang cabaran tu datang daripada, selalunya sebenarnya datang daripada keluarga sendiri. Dan jadi masalahnya masa itulah syaitan akan datang. Masa tu kita akan melenting pula, dah habis dah. Tengok ini ke Islam yang ajar apa? Dah. Dia tak selalu kita sendiri. Kita lah sendiri, saya sendirilah kan. Kita tak kecil orang lain, kita mudah melenting kan. Sebab kita rasa macam sedih sebab orang tak nak ikut, apatah lagi keluarga sendiri. Tapi sebenarnya kita kena bagi time juga. Sebab kita berubah pun, dia kenal kita daripada kecil. Dia tahu syaitan yang kita tu geng. Kadang-kadang tak boleh nak bezakan syaitan ni orang ni kan. Jadi kita kena bagi juga ruang kepada orang yang melihat perubahan diri kita tu. Sebabnya kadang-kadang kita salahkan mereka saja, tapi kadang-kadang kita kena lihat juga apa perubahan pada diri kita juga. Sangat mengejutkan dia juga. Tiba-tiba kan, sikit-sikit janggut tumbuh kan. Fahal ni dulu tak ada apa-apa. Jadi dia ni itu antaranya. So di sini nak kata, bukan nak mengata jangan dakwah, tapi nak mengata kalau dia tolak, itu sunnatullah, perkara yang biasa.
Sebab apa? Ada orang memang dia sendiri telah memilih itu untuk dia sesat selama-lamanya, maka Allah tetapkan dia untuk sesat selama-lamanya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu Maha Pengampun, pengampun lagi memiliki kasih sayang. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau al-ghafur dzur rahmah. Pertama Allah kata Allah ghafur. Kalau ghafur ni, ghafara ni maksudnya apa? Dia bukan setakat ampun. Dia apa? Dia kambus, dia tutup. Itu sebab berapa banyak dosa kita, tapi dosa kita tidak diketahui orang. Sebab Allah bukan sekadar ampunkan dosa, Allah tutup aib sekali. Ada orang dia maafkan tapi dia sebut, dan itu tak maaf. Sebab tu kita manusia apa? It's easy to forgive but not to forget. Boleh maafkan tapi tak boleh nak lupa. Tapi Allah tak. Allah ghafar. Allah dia bukan lupa, dia lah tak kisah pun. Dia lupakannya, tak ada hal. Okey. Sebab tu ada sirah, walaupun ada ulama yang mempersoalkan kisah tu kan, di mana apa tu nama tu, Waqashi yang bunuh Hamzah tu. Dan apabila dia, kalau dalam sirah yang Dr. Jafri cerita itu kan, apa tu, bila dia bunuh, kemudian dia masuk Islam, dikatakan sahabat-sahabat bahkan Nabi sendiri pun tak mampu nak berhadapan, nak tengok dia, menunjukkan Nabi itu manusia. Sebab teringat sedihnya dengan kematian apa Saidina Hamzah tu. Walaupun dia dah masuk Islam, maafkan, tak maaf, dia tak dihukum. Tapi it's easy to forgive but not to forget. Masih lagi ingat, tapi Allah tak. Tunjukkan Nabi manusia, sahabat manusia. Allah ghafara, ghafur, ampun, hilang, tak ada dalam record, hilang terus. Kalau ada pun di akhirat, Allah tanya pun, ada riwayat kalau ada orang yang dia buat salah, Allah cuma tanya dia berdua je. Itu tunjuk apa? Sekadar nak menunjukkan keadilan orang, supaya orang lain tak persoalkan, ni tak kena perbicaraan ke? Tak, dia kena juga perbicaraan, tapi dia dengan Allah aja. Allah tanya dia, betul tak buat ni? Mengaku. Akhirnya dia, Allah kata aku dah tutup di dunia, maka Allah tutup juga di akhirat. Yang itu Allah buat. Kalau kita di dunia, pernah ada orang tanya kan, saya dulu kena saman apa tu dengan polis, bukan polis trafik, polis peronda. Sebelum tu, awal-awal sebelum masuk, dia kalau kena saman trafik dengan polis biasa, dia kena masuk mahkamah. Maksud saya macam penjenayah besar. Ya Allah, tak pernah masuk. Ada buat cik tu, ya Allah, risaunya nak tak pernah masuk, saya macam penjenayah. Dia pun buat benda yang sama lah, dia langgar lampu syarat. Okey, kat luar tu ada seorang polis, dia sarjan, dia dah cakap awal, okey, masuk nanti rayulah, buat drama apa pun dia kata. Tapi saya